Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera guys. Selamat kembali ke channel aku. Nama aku Acap. So pada korang yang dah subscribe channel aku ucapkan jutaan terima kasih. Dan korang punya support sangat awesome guys. Dan pada korang pula yang belum subscribe ataupun baru jumpa je channel aku ni, aku harap korang boleh tekan butang like, share, subscribe dan tekan sekali butang loceng tu supaya korang tak ketinggalan kisah-kisah aku yang akan datang nanti. Okay. So guys, pertama sekali aku nak mohon maaf lah kerana dah dekat seminggu aku tak upload apa-apa video. Okay, disebabkan oleh masalah-masalah teknikal yang tak dapat dielakkan. So aku dah catch up balik semua masalah-masalah tu, insyaAllah lepas ni hopefully lah tak ada lagi gangguan-gangguan teknikal seperti yang aku alami selama seminggu ni lah. So guys, malam ni aku akan sambung kisah Serakah Hasad part 2. So pada korang yang ketinggalan kisah ni, aku dah sediakan link dekat atas ni untuk Serakah Hasad part 1. So lepas habis daripada cerita ni nanti korang boleh check it out kat sana untuk tengok Serakah Hasad part 1. Okay, alright. So tak nak buang masa lagi, apa lagi, let's check it out. #Seranda. Jadi guys, sambungan daripada Serakah Hasad part 1, di mana anak Cik Amin yang dalam kandungan isterinya Puan Liza telah didapati meninggal dunia dalam kandungan dan doktor pun dah sarankan supaya janin tersebut perlu dikeluarkan melalui proses pembedahan dan Cik Amin diminta tunggu di lobi hospital. So masa Cik Amin tengah menunggu tu, tiba-tiba bahu dia ditepuk lah. Assalamualaikum Min. Assalamualaikum Min. Waalaikumsalam. So Cik Amin dia menyeka lah air mata dia yang meleleh-leleh deras, mengalir deras tadilah sebab mengenangkan nasib dia, mengenangkan nasib isteri dia, mengenangkan keselamatan anak-anak dia. Oh ya Razif, bila sampai? Aku dah lama dekat sini tadi dah. Tengok kau termenung je. Kau okey tak ni? Aku okey Zip. Cuma itulah. Mai duduk sini. Duduk. Aku dengar cerita isteri kau jatuh anak kau macam mana? Anak aku tak dapat diselamatkan lah Min. Meninggal dalam kandungan. Habis isteri kau macam mana? Isteri aku, kalau ikutkan doktor tadi, dia stable lah. Tapi tak tahulah ni tengah-tengah dah dekat sejam lebih tu dalam bilik pembedahan tu. Mudah-mudahan okey lah. Kau sabar Amin Ni semua dugaan Allah. Sebelum tu ni ada air aku bawakan untuk kau ni. Minumlah. Mana tahu air ni boleh hilangkan sikit rasa resah kau tu. Minum. So Cik Amin pun nak buka air tu, nak buka botol air, nak minum. Tiba-tiba doktor panggil lah. So Cik Amin pun tutup balik air tu lah. Dia terus pergi jumpa dengan doktor ataupun pegawai perubatan yang ada bertugas pada malam tu. So si Razif ni pun ikut sekali dengan Cik Amin lah. Takut, yelah, tiba-tiba Cik Amin ni takut pengsan ke apa kan. Si Razif ni pun ikut. Jadi Alhamdulillah lah, pembedahan tu berjaya dilakukan. Puan Liza pula stable. Cuma itulah, keesokan harinya Cik Amin perlu ke bilik bilik mayat untuk ambil jenazah anak dia itulah. Sebab anak dia dah waktu tu dah 5-6 bulan tu dah ada bentuk manusia benda semua kan. So dia kena buat proses pengkemumian lah pada esok paginya. Dan waktu doktor tengah menerangkan prosedur-prosedur yang sepatutnya, Razif tiba-tiba berkata kepada Amin ni lah, Cik Amin ni, bapa kepada Arman ni, Min sorry doktor, sorry. Min, aku gerak dulu Min.
Aku lupa pula, aku kena balik awal lah malam ni. Besok aku nak kena gerak ke Mersing Okey. Selamat jalan. Apa-apa nanti kontak lah Okey min aku gerak dulu. So dia gerak tu sambil dia ambil masa tu telefon bimbit Motorola yang besar tu kan. Sambil dia menghubungi seseorang lah. Dan untuk pengetahuan korang, Cik Razif ni adalah rakan kongsi kepada Cik Amin pada awal-awal penubuhan syarikat ni dulu. Dan tapi selepas beberapa bulan mereka memutuskan untuk pecah kongsi lah. Si Razif buka perniagaan dia sendiri dan Cik Amin pula membawa haluan dia sendirilah. Okey. So si Razif ni balik, dia berselisih dengan si Azli, adik iparnya Cik Amin ni. Cik Azli pun datang, terus berjumpa dengan Cik Amin. Cik Amin masa tu baru je lepas dikonsultasikan oleh doktor tu lah tentang apa yang sepatutnya buat, prosedur-prosedur yang selanjutnya. Ya, Azli datang lah. Bang abang okey tak ni? Okey. Aku okey ni. Kau dari mana ni? Tadi lepas Ustaz Syafiq datang rumah kita, saya terus pergi ke rumah Ustaz Syafiq, bersih-bersihkan diri apa benda semua. Lepas tu terus datang ke sini lah. Li, esok kau tolong uruskan jumpa dengan pengurusi harian kematian tu dekat tempat kita tu kan. Lepas tu kau uruskan tanah kubur je. Kenapa bang? Siapa pula yang meninggal? Aku umikan anak aku. Kau tolong aku kau tolong uruskan. Baik bang. Ni lagi satu, Ustaz Syafiq dia pesan dia suruh tidur rumah dia je malam ni. Sebab nanti abang tanyalah Ustaz Syafiq kenapa. Tidur rumah dia. Yalah, jomlah kita gerak. Dan jadi malam tu pun diorang terus balik dulu. Dah dekat pukul 2 pagi kan, untuk urusan benda semua tu. So diorang balik terus ke rumah Ustaz Syafiq, mandi-mandi, solat apa benda semua. Tapi diorang Cik Amin tak terus tanya Ustaz Syafiq tu lah tentang apa yang Ustaz Syafiq tu jumpa kat rumah apa benda semua tu. Dia tak tanya dulu. Dia yelah, Ustaz Syafiq pun penat kan, dah pukul 2 pagi, dekat pukul 3 pagi macam tu. So dia pun decide lepas solat apa benda semua dia nak tidur. Malam tu guys, Cik Amin ni tak nyenyak tidur dia. Tengah dia terlelap pun, tiba-tiba dia mimpi sesuatu yang sangat mengerikan. Dia mimpi waktu tu dia berada di satu kawasan rumah usang. Rumah, tak tahu rumah tu rumah macam mana lah. Dia kata rumah yang cerita ni katakan pada aku rumah saja. Rumah tu dah ada akar-akar, dah ada daun-daun, dah memang usang gila lah rumah tu. Dia masa dekat dalam rumah tu dia macam aku kat mana ni kan. Dia macam mencari-cari jalan keluar tau, nak keluar daripada rumah tu lah. Kenapa aku kat sini? Kenapa dengan keadaan yang gelap, yang ada cahaya tapi sama-sama cahaya daripada bulan lah kan? Kenapa kau kat mana ni? Tengah dia jalan, tiba-tiba dia dengar jeritan tau. Ayah, tolong Arman, ayah. Lepas tu dengar pula suara anak dia, Damia. Ayah, tolong Damia, ayah tolong, takut. Cik Amin ni macam, suara anak aku ni, mana suara anak aku? Tu dia kalut mencari mana datang suara anak-anak dia ni. Tengah-tengah dia kalut cari, dia nampak ada macam satu bilik tu ada cahaya macam cahaya api tu. So dia berpandukan cahaya api, dia terus pergi ke sana. Sebab dia rasa dia dengar suara tu daripada situ. Berlari mendekati bilik tu. Dan ternyata memang benar, suara tu datang daripada bilik. Ayah, tolong Arman, ayah, tolong. Ayah, tolong Damia. Damia takut. Ni Cik Amin bila masuk dalam bilik tu guys, alangkah terkejutnya dia ternampak anak dia Arman dengan Damia ni sedang berdiri meronta-ronta.
dan dilingkari oleh seekor ular. Ular tak dinyatakan ular sawa ke ular apa, tapi ular tu besar guys, besar, sangatlah besar. Ular tu melingkar dekat keliling anak dia. Sekali ular tu dia naikkan kepala dia, lepas tu dia menjelikan lidah dia dengan gigi taring yang panjang lah kan. Ular tu yang anak dia nampak anak dia masa tu, tolong ayah, tolong ayah, tolong ayah, tolong. Cik Amin nak mendekati anak-anak dia tu, cuba nak menyelamatkan anak-anak dia. Tapi setiap kali Cik Amin jalan ke depan, akan ada satu api. Dia jalan lagi, api naik. Jalan lagi, api tu naik. Damia, Arman, Damia, tunggu situ, ayah tolong. Lepas tu dia lari, api lagi. Damia, Arman. Bang Amin, bang, kenapa ni bang? Astaghfirullahalazim, ya Allah, anak aku Li. Bang, abang kenapa ni? Abang mimpi ni bang. Mengucap. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bang, mengucap bang. Istighfar banyak-banyak bang. Ya Allah, Tuhanku, aku mimpi. Li, anak aku Li. Abang jangan risau bang. Tadi malam saya dah tengok Aman dengan Damia adik, diorang semua selamat, jangan risau. Anak aku Li. Dah lah bang. Abang bangun. Sekarang ni pun dah dekat pukul 5 lebih hari ni. Kejap lagi nak masuk subuh. Abang kata kalau abang ambil wuduk, abang solat 2 rakaat, kemudian kita solat subuh sama-sama bang jom. Ya Allah, nak subuh dah. Baik. Azli pun memapah Cik Amin bangun. Dia ambil wuduk apa benda semua, solat 2 rakaat. Kemudian dia pun solat subuh berjemaah lah dengan Ustaz Syafiq dengan Azli. So usai solat subuh apa benda semua, dia pun mandi, menyiapkan diri apa benda semua kan. Jadi dia ingat nak pergi nak pergi ke bilik mayat lah untuk urusan perkebumian anak dia tu. Tapi masih awal lagi. Jadi Ustaz Syafiq pun berkata, kita sarapan dulu, nanti dah perut dah diisi apa benda semua kan, lebih lancar perjalanan urusan dia kan. Ni masa tengah sarapan tu, Cik Amin ni pun bertanyalah kepada Ustaz Syafiq, Ustaz, semalam Ustaz datang rumah saya dan kedai saya, ada apa sebenarnya dekat sana? Saya baru nak buka cerita. Macam ni Cik Amin, saya rasa buat sementara waktu ni Cik Amin tinggal tempat lain dululah. Sebab rumah tu ada sesuatu yang mungkin tak elok. Kita kena buat sesuatu dulu kat rumah tu, dan kemudian kalau dah okey apa semua, Cik Amin boleh pindah semula lah kat rumah tu. Ada apa Ustaz? Biar Ustaz cakap dengan saya sekarang. Kita uruskan dulu proses pengumian anak Cik Amin, dan nanti lepas settle semua, kita pergilah ke rumah. Saya pun nak cerita pun tak tahu macam mana Cik Amin. Lebih baik Cik Amin tengok sendirilah. Takut nanti kalau saya cerita, Cik Amin cakap saya ni membohong pula. Baiklah. Lagi satu, saya nak ikut sekali pergi uruskan jenazah tu. Saya tahu saya boleh tolong apa yang patut. Naik kereta saya sekali lah. Baik, boleh. Lepas tu Cik Amin rasa risau tentang anak dia. Ustaz, boleh saya pinjam telefon sebentar? Sila Cik Amin. Boleh. Terima kasih Ustaz. Jadi Cik Amin pun menghubungi kakak iparnya, Kak Long lah, Mak Long kepada Arman dan Damia. Dan selepas dihubungi, alhamdulillah lah, Mak Long, Arman dan Damia ni mengatakan bahawa Arman dan Damia selamat. Cuma Damia tak berapa nyenyak tidur pada malam tadi, tak tahu meracau mencari emaknya. Mungkinlah mencari emak dan ayahnya lah. Dan tepat jam 8 pagi, diorang pun terus pergi ke hospital, uruskan apa-apa semua. Dan urusan perkebumian tu selesai semua sekali lepas waktu Zuhur semualah. Dan diorang
Lepas dah selesai urusan apa semua, dekat tanah perkuburan tu lah Cik Amin berjumpa dengan anak-anak dia kan. Berpeluk anak-anak dia tu. Nampak Cik Amin ni terus peluk, nangis-nangis peluk ayah pergi mana kan, peluk je. Memang ya Allah Tuhanku, memang kalau aku ada kat situ pun mungkin aku menitiskan air mata lah kan, dengan keadaan yang yalah, anak dia masih diselubungi rasa ketakutan tu kan. Lepas tu tak berjumpa pula dengan ayah dan ibunya semalaman. Budak umur 5-6 tahun, yang Damia pula baru umur 2-3 tahun kan. Jadi selepas selesaikan urusan anak dia tu semua, dia pesan anak dia jangan nakal-nakal apa semua. So Rahim mengiringi Rahim ni adik ipar kepada Cik Amin lah, mengiringi anak-anak Cik Amin ni dibawa pulang semula ke rumah maklum Arman dan Damia. Cik Amin, Azli, Din dan Ustaz Syafiq terus pergi ke kedai ataupun rumah diorang tu. Dan diorang lepas solat Zuhur benda semua, diorang terus pergi sana. Ustaz Syafiq singgah kat kedai runcit, beli garam dengan ladi hitam. Masuk dalam kereta, Cik Amin tanya, garam dengan ladi hitam nak buat apa Ustaz? Nanti bila kita sampai dekat sana, Cik Amin akan tahu. Cik Amin dah berdebar lah, sebab dia tahu, sebab dia ialah menurut pengalaman dia, garam dengan ladi hitam ni untuk menghalau sesuatu yang tak elok dekat rumah lah kan. Jadi bila sampai dekat rumah kedai ataupun rumah dia tu, mereka ternampak ada seorang lelaki berpakaian t-shirt warna hitam, seluar coklat dengan kopiah warna putih. Keluar kereta, Ustaz Azhar keluar dulu, Ustaz Syafiq keluar dulu. Assalamualaikum Azhar. Waalaikumsalam Syafiq. Apa khabar, sihat? Sihat Ustaz. Ni saya kenalkan, ini Cik Amin. Yang ni Din, anak saudara pada Cik Amin. Cik Amin yang sebelah sana pula tu Azli, adik iparnya kepada Cik Amin. Cik Amin ni Ustaz Azhar. Ustaz Azhar. Ustaz Azhar ni siapa pula? Ustaz Syafiq. Ni rakan saya lah yang akan bantu Cik Amin kejap lagi. Bantu? Kenapa ni Ustaz Azhar? Tak payah panggil Ustaz lah, panggil Azhar je. Panggil Azhar je. Inilah lebih mesra lah. Kenapa ni Azhar? Belum sempat Ustaz Azhar tu memberikan penerangan, Ustaz Syafiq potong lah. Macam ni Cik Amin, semalam waktu saya dengan Azli dekat kedai ni, bila saya masuk je, saya terasa sesuatu yang sangat negatif dekat rumah ni lah. Saya tak tahu, bila saya masuk badan saya panas dan saya rasa macam ada entiti lain dalam tempat ni. Dan selepas saya mengelilingi rumah Cik Amin ni, kami jumpa satu bungkusan warna kuning. Dalam dia pula ada lagi satu bungkusan warna putih. Dan bila kami buka, dalamnya ada tanah kubur. Tanah kubur. Masya Allah. Apa kita nak buat ni? Macam ni Cik Amin, tak apa, saya cuba apa yang saya boleh buat. Ustaz Azhar potong lah. Saya cuba apa yang saya boleh buat. Semuanya di tangan Allah. Kita doa supaya dipermudahkan segala urusan kita lah. Buatlah apa yang patut Azhar. Buatlah apa yang patut Ustaz Syafiq. Mari kita mulakan. Betul Amin. Baik-baik. Azli, buka pintu. Jadi Azli pun buka pintu. Bila dia buka pintu shutter tu, diorang pergi dekat pejabat dulu tau. Pejabat dengan tempat percetakan tu lah. Bila dia buka je pintu guys, seakan ada satu bau yang sangat menyengat tau. Bau dia seolah-olah macam telur tembelang. Bau telur tembelang tu. Uish, Masya Allah, kuat je bau ni. Ya Allah. Kata si Cik Amin ni lah, yang Azli dengan Din dah muntah-muntah dah kat belakang, membau disebabkan oleh bau tu lah. Ini Cik Amin pun masuk, dia ambil baju dia tutup macam ni. Ustaz Azhar pun, Ustaz Syafiq pun tutup macam ni lah. Masuk ke dalam juga, nak tengok ada apa kan. Dan alangkah terkejutnya mereka guys, bila masuk ke dalam tu, dinding-dinding office, dinding-dinding tempat percetakan ni semua dipenuhi dengan cakaran yang besar. Memang banyak cakar. Sana sini ada cakar. Lepas tu buka pintu pejabat, tengok dalam pejabat, dengan kertas bersepah-sepah, dengan printer tunggang terbalik,
komputer punya skrin pecah. Memang keadaan dalam tu memang orang kata macam tukang pecah. Macam ada orang yang mengamuk kat dalam tu. Pergi pula dekat tempat percetakan, stok-stok kertas koyak. Lepas tu buku-buku yang dah siap dicetak pun habis semua. Habis lah. Tak tahu, memang macam tukang pecah lah. Lepas tu mereka pun keluar lah. Mereka bertiga keluar. Masya Allah. Kenapa boleh macam ni Ustaz? Lepas tu Ustaz Azhar pun, orang yang hantar barang ni marah sangat ni dengan Cik Amin ni. Tapi tak apalah, insyaAllah kita cubalah apa yang kita boleh. Mari kita tengok sebelah atas pula. Tu bila Cik Amin buka pintu nak naik tangga ke rumah dia sebelah atas, ada bau yang lagi kuat daripada telur tembelang kat bawah ni. Ditambah lagi dengan diorang semalam tak sempat nak bersihkan bekas-bekas darah dengan bekas makanan yang jatuh kat bawah tu kan. Lagi kuat lah. Jadi nak naik ke atas tu cuma Ustaz Syafiq, Ustaz Azhar dengan Cik Amin. Jadi sebelum Cik Amin dengan Ustaz berdua ni naik ke atas, dia sempatlah berpesan pada si Azli, Li, ni kau ambil kunci kereta aku ni, pergi ambil kereta dekat rumah Ustaz. Mana tahu nanti jadi apa-apa, senang nak bawa. Pergi ambil. Kau teman dia, pergi ambil. Diorang pun pergi ambil kereta. So Cik Amin, Ustaz Azhar, Ustaz Syafiq naik ke tingkat atas. Jadi sampai ke tingkat atas, buka pintu dengan baunya yang sangat menusuk kalbu. Masuk je ke rumah tu, keadaan sama macam keadaan kat bawah, bersepah dengan ada cakaran-cakaran yang besar, yang panjang, yang pendek, semua banyaklah cakaran-cakaran dan benda semua tu. Lepas tu Ustaz Syafiq pun baiklah, mana garam dengan ladi hitam tadi? So Ustaz Syafiq tu ambil. Lepas tu dia bacalah ayat-ayat suci Al-Quran apa semua, dia campur dalam mangkuk benda semua kan. Kemudian Ustaz Syafiq letak tepi. Dia terus bentang sejadah, dia solat 2 rakaat. Dia solat 2 rakaat. Lepas tu habis dia berdoa tu, dia pun mulakanlah bicara dia. So dia sambil dia baca ayat-ayat suci Al-Quran kan. Sebab Ustaz Syafiq dengan Ustaz Azhar ni dulu diorang satu sekolah dekat Ma'had. Dekat Ma'had mana aku tak tahulah, tapi dia kata dekat Ma'had Tahfiz lah. So memang diorang ni ada ilmu Al-Quran yang sangat tinggi dalam diri dia lah. So Ustaz Syafiq pula menemani Cik Amin. So masa sepanjang Ustaz Azhar ni dia tabur garam sambil yalah membaca benda semua ni, Cik Amin ni tiba-tiba terbatuk. Ustaz, dia cakap dengan Ustaz Syafiq, dada saya panas Ustaz. Ustaz Azhar teruskan lah. Ustaz Syafiq pula berkata, Cik Amin okey tak ni? Kalau tak okey, saya hantar Cik Amin pergi klinik. Saya okey, teruskan, tak apa, boleh. Lepas tu Ustaz Syafiq pun sambunglah berzikir. Berzikir. Sambil, lepas tu Ustaz Azhar ni dah hampir habis lah. Dah hampir habis pagar. Dan Cik Amin tadi tu tak berhenti batuk. Tak berhenti, asyik batuk secara berterusan. So Ustaz Syafiq ni dah pelik lah tengok, kenapa teruk sangat ni Cik Amin ni batuk kan. Sampai satu tahap Cik Amin ni batuk, dia boleh batuk tu sampai keluar darah tau. Lili darah. Sampai tersembuh-sembuh. Ada sekali tu dia batuk tersembuh darah. Terus Cik Amin ni macam terjatuh. Ustaz Syafiq ni papah dia. Cik Amin okey tak ni? Lepas tu Cik Amin tu macam dia terbaring gini, mata dia hanya terbuka, terpeliak macam tu je. Ustaz, macam mana ni nak buat ni? Dan lepas tu Ustaz Syafiq ni pun usahalah baca ayat apa yang patutlah, apa yang dia tahu dia baca untuk meredakan Cik Amin ni tadi. Manakala Ustaz Azhar pula, masa dia dah last tu, masa tu dekat dengan bilik Cik Amin dengan anak-anak dia lah. Tengah tabur tu, tiba-tiba dinding dekat dalam bilik Cik Amin ni seperti diketuk oleh seseorang dari dalam. Dong.
dong 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 dong. Ustazah pun macam astagfirullahalazim. Dia terus baca ayat-ayat Al-Quran. Tabu kat situ lah. Tabu dia rinjis. Makin lama makin kuat lah bunyi dia. Dong 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 dong. Lepas tu kenapa kan? Dan secara tiba-tiba tak semena-mena Ustaz Syafiq ni menjerit, Azhar, tolong aku Azhar, tolong aku. Benda tadi tu masih dong lagi. Ustaz Syafiq dah macam mana ni kan. Tapi dia tinggalkan benda tu dulu lah. Dia tinggal benda tu, dia lari dekat Ustaz Syafiq. Dengar, Kenapa Syafiq? Kau tengok Ustaz Amir, kau tengok Encik Amir ni. Bila Ustaz Azhar tu keluar, dia nampak Encik Amin dia dah berdiri tegak. Mata dia merah macam ni. Tengok Ustaz Syafiq, tengok Ustaz Azhar. Masya Allah, Encik Amin. Zah, macam mana ni? Aku Astaghfirullahalazim, macam mana ni? Tak apa, sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Dia bacalah apa yang patut kan. Yang ni dia baru je nak pegang Encik Amin tu, Encik Amin tepis. Encik Amin buat suara macam tu. Jangan ganggu aku. Masya Allah, Encik Amin istighfar Encik Amin. Lepas tu Ustaz Azhar ni dibaca-baca lagi. Baru nak pegang lagi sekali, dia kena tolak dengan Encik Amin ni. Terjatuh, tergolek Ustaz Azhar. Lepas tu si Syafiq ni lagilah terlepas pegangan dia. Masa tu dia pegang tangan dengan kaki Encik Amin ni. Dia tepis juga. Lepas tu dia lompat, dia lari terus masuk ke dalam bilik. Yang tempat yang ada bunyi gendang-gendang dekat dinding tadi kan. Lepas tu azan asar berkumandang. Masa tengah azan tu, terdengar suara Cik Amin kat dalam. Bukan suara yang garau tadi tau. Suara Cik Amin. Tolong, panas, tolong. Lepas tu dengar bunyi macam hentakan dekat lantai. Tuk. Tolong, sakit, panas. Sepanjang azan tu Cik Amin cakap macam tu. Tapi Ustaz Azhar dan Ustaz Syafiq cuba nak buka pintu tu, nak pecahkan pintu. Walaupun tutup plywood tak boleh. Macam ada yang menahan daripada dalam. Macam ada yang menahan daripada dalam. Lepas tu, yelah dah tahu benda tu plywood, nak pecahkan pula yang sebelah sini. Baru nak pecahkan sebelah sini, ada yang menolak. Gitu. Memang, yelah pelbagai usaha nak pecahkan benda tu, nak masuk ke dalam, nak selamatkan Cik Amin ni memang tak boleh. Lepas tu, Ustaz Azhar pun cakap dengan Ustaz Syafiq ni lah. Dia keluarkan dompet dia, bagikan. Kau telefon nombor ni sekarang. Kau suruh orang yang dalam nombor telefon, orang yang dalam nama orang yang dalam tu suruh datang kat sini. Sekarang pergi cepat. Baik. Dia turun, dia telefon lah orang yang dalam nombor telefon tu kan. Lepas tu si Ustaz Azhar ni pula berusaha nak pastikan keadaan dalam tu terkawal lah. Dan bunyi selepas beberapa minit azan asar habis, suara tu senyap. Tak ada apa-apa. Ketukan ke apa ke tak ada, senyap je. Cuma sesekali dengar macam lantai ni diketuk sesuatu. Tuk. Macam tu je. Jadi bila Ustaz Syafiq dah call, masalahnya orang yang dia nak call tu dekat luar kawasan. Tapi dia kata dia dah on the way nak balik lah. Mungkin selepas maghrib baru sampai. Masalah pula. Terpaksa tunggu sebab menurut Ustaz Azhar, orang ni je yang boleh settle masalah Cik Amin ni. So sementara nak tunggu orang tu sampai, Ustaz Azhar dengan Ustaz Syafiq ni buat apa yang sehabis baik lah. Buat apa yang diorang boleh lah kat situ. Sekali dengar suara Cik Amin menjerit, tolong, sakit. Lepas tu tiba-tiba suara dia garau pula. Dengar kat dalam tu. Lepas tu sesekali dengar bunyi ketuk kat lantai tu. Okay, dipendekkan cerita, orang yang dihubungi tu tadi pun sampai lebih awal daripada yang dijangka lah. Betul-betul lepas azan maghrib dia sampai.
Bila dia sampai, dia kata, sekejap saya solat maghrib dulu, solat 2 rakaat, nanti saya memang betul rumah ni panas ni, kata dia. So dia pun dah solat, dia semua solat 2 rakaat, dia semua kan. Yang dekat dalam bilik ni, Cik Amin ni dah menjerit meraung-raung lah kat dalam tu kan. Pintu semua tak boleh buka, nak pecah kat sini. Ada ni ketuk. Yang lagi best sekali, Ustaz Azhar, dia kata masa dia nak pecahkan pintu, nak pecahkan plywood dekat sebelah depan, nak ambil tukul, tiba-tiba tukul dia macam ada orang tahan. Nak ketuk ini, tukul dia kena tarik. Ketuk ini, tukul kena tarik. Maknanya dia belum cukup kuat lagi nak lawan benda tu. Benda apa kita tak tahu. Jadi orang yang datang ni nama dia Imam Rahman. Menurut pencerita ni, Ustaz Azhar kata Imam Rahman ni imam dekat surau taman sebelah. Jadi memang hebatlah orangnya untuk buat merawat benda-benda macam ni kan. Dan Imam Rahman masa tu lebih kurang umur dia dalam 60 ke 70-an macam itulah. Orangnya kecil je kan, tapi relax je dia. Kat mana orang yang kena tu? Dekat dalam bilik sana. Jadi imam tu pun datang, pergi. Dia panggil Ustaz Azhar, Azhar ikut saya. Kau duduk sebelah saja. Yang lain-lain tunggu, sekejap lagi saya panggil. Okay? Saya perlukan dalam 3-4 orang lagi. Lepas tu datang pula si Azli. Ustaz Syafiq sampai dia lari naik atas. Ustaz Syafiq, ni saya jumpa air ni dalam botol, dalam kereta Abang Amin. Dia tunjuk botol mineral 250 ml. Dalamnya air berwarna hijau campur-campur macam kuning tu macam nanah, hijau tu macam air kumbahan lah. Dia jumpa air tu dekat dalam kereta Cik Amin. Air apa kau bawa ni? Busuknya. Syafiq cakap, tak tahu lah. Tadi masa saya buka kereta nampak air ni putih. Dan lepas tu saya singgah ke kedai, pergi makan lah kejap. Bila saya masuk balik, lepas asar tadi, bila saya masuk balik, benda dah jadi hijau dah. Tak apa. Awak letak je tepi dulu. Kita tengah usahakan nak buat Cik Amin ni. Okay. Lepas tu Azli, Din, Ustaz Syafiq memerhati dia jauh lah. Ustaz Azhar di sebelah Imam Rahman. Jadi Imam Rahman bila dah tengok keadaan sekeliling, dia baca apa yang patut. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tu kemak-kamik lah membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Dia pegang tombol pintu tu, dia buka selamba je guys. Tak ada pun benda tu susah nak buka ke terkunci ke, ada yang ketuk-ketuk ke apa, tak ada. Selamba je dia buka. Bila dia buka tu, dia ternampak Cik Amin sedang duduk antara 2 sujud, tunduk macam ini, menitik-nitik darah daripada dahi. Nitik darah dia. Baju dia habis semua penuh dengan darah. Lepas tu dia diam. Imam Rahman, Assalamualaikum ya makhluk Allah. Jangan ganggu aku. Sekali dengar suara cakap, Tolong aku. Tolong aku. Imam Rahman ni relax je orang dia. Jalan pelan-pelan. Antara 2 sujud juga depan jasad Cik Amin. Hai makhluk Allah, kenapa kau ganggu dia? Siapa kau yang sebenarnya? Aku nak bunuh dia. Aku nak dia mati. Kenapa kau nak dia mati? Dia ada kacau kau ke? Tak kacau kau kan? Biar kau pergi. Kalau tidak kau sakit. Aku tak senang kalau dia hidup. Aku nak dia mati. Kau nak harap aku untuk bunuh dia. Nak dia mati. Lepas tu dia hantuk kepala. Dia hantukkan kepala dia dekat lantai. Azhar, panggil lagi 3 orang lagi masuk dalam. Azhar panggil 3 orang masuk dalam. Okey. Tolong pegang dia. Jangan bagi dia tunjuk. Tolong pegang dia. Okey. Dia punya kekuatan. Pak
orang tu sebenarnya tak cukup loh untuk pegang Cik Amin. Memang kuatnya sampai tu sampai jitu-jitu lah kan. Aku nak hantuk kepala dekat lantai. Tu muka Cik Amin ni dah tak rupa muka Cik Amin dah, sebab atas ni dah dari dah pecah tu kan. Mata dia merah, lebam, cat semua. Kau nak keluar tak? Kau nak keluar tak? Imam Rahman ni dia keluarkan botol air dalam beg dia. Bismillahirrahmanirrahim. Dia bacalah apa dia baca. Dia air tu dah legis. Keluar kau. Kau degil kan? Siapa kau ni? Sakit. Sakit. Panas. Tolong. Suara dia berubah. Kejap suara Cik Amin, kejap suara orang, kejap suara benda tu. Kau nak keluar tak? Kalau tak kau lagi sakit ni. Kau nak keluar tak? Aku keluar. Aku keluar. Baik. Kau keluar sekarang. Kau nak keluar dari mana? Mulut. Lepas tu Azhar air baldi. Ustaz Azhar pun keluar, ambil baldi dalam bilik air. Ustaz Syafiq dah ganti pegang kan. Masa tu kami ni dah macam dah lembik sikit lah. Kau ni siapa sebenarnya? Kau datang dari mana? Siapa nama kau? Aku nak keluar. Sakit. Ustaz Azhar pun datang. Sekarang ni aku nak kau keluar. Kau balik semula ke tempat kau. Jangan kau datang lagi ke sini. Tikap semua dah buka kan Azhar? Saya ni tadi dah buka dah. Tapi tadi sebenarnya saya dah terpagar dulu sebelum saya datang ni. Tak apa. Imam Rahman ni dia buat lah apa yang patut kan. Dia keluar, dia baca-baca lah apa yang patut. Dudukkan tengkuk dekat sini. Si Imam Rahman ni pegang tengkuk. Cik Amin ni dia beruk. Dia tepuk 3 kali kat belakang. Pop. Terus muntah. Cik Amin ni muntah darah. Dalam darah dia tu muntah tu keluar sekali macam kaca, keluar rambut, keluar jarum. Muntah sampai macam ada cecair kuning keluar. Memang busuk gila. Menurut pencerita yang menyampaikan cerita ni pada aku, dia kata muntah dia tu keluar tu sampai suku baldi banyaknya. Lepas dia dah muntah macam tu, terus Cik Amin ni pengsan lah. Dia tak sedarkan diri lah. Baring dan Ustaz Syafiq yang memangku dia. Alhamdulillah, satu dah settle. Ada lagi satu. Semua terkejut. Ada lagi satu? Ada. Tengah tunggu kat depan tu. Imam Rahman terus keluar. Sebelum dia keluar tu, kau nak apa lagi? Kau pergi balik sekarang. Diorang ni yang kat dalam bilik ni semua terasa macam ada satu angin. Imam Rahman ni dia pergi ke area ruang tamu yang Ustaz Azhar, Ustaz Syafiq, Din dengan Azli tengok dia lagi jom. Imam Rahman ni buka langkah silat dia lah. Dia semua sesekali terdengar dia Allahu Akbar sampai melibaskan kain kat bahu. Stop. Allahu Akbar. Adalah lebih kurang dalam 15-20 minit juga dia bersilat kat depan ni. Lepas tu selang beberapa minit dia datang pegang botol tutup. Azhar, okey ni Azli tolong ambilkan tutup. Dia ambil tutup, diikat dengan kain putih. Lepas tu dia bagi dekat Azhar, kau je yang boleh buat. So kau tahu apa nak kena buat kan?
Azhar pun ambil. Baik Imam. Alhamdulillah, sudah selesai dah. Tak boleh nak sangatlah kita kena. Mungkin orang yang hantar ni ada yang tak mati dengan si Amin ni. Tak mustahil kalau dia boleh taruh. Amin, macam mana? Okey dah? Cik Amin dah macam dah sedar sikit lah. Tentu Syed Syafiq lah, dia menekap kepala Cik Amin ni dengan kain lah. Lepas tu Azli terus dengan Din papa Amin dengan Syafiq sekali tu ke bawah, bawa dia orang pergi, bawa si Cik Amin ni pergi ke hospital untuk dapat rawatan. Terus lepas tu Imam Rahman dengan Ustaz Azhar buat sesuatu lah, buat lah kat rumah tu, kalau apa yang memagar apa yang patutlah. Dan selepas beberapa hari kejadian tu, Alhamdulillah, Cik Amin pun yelah, walaupun dia masih sakit lagi, masih tak berapa sihat, dia masih boleh berjalan lah. Cuma kepala dia mujur kepala dia masa tu cuma benjol je dia. Benjol, ada koyak sikit tu pun tak koyak besar lah. Dan isteri dia pula Alhamdulillah dah dibenarkan pulang dengan anak-anak dia dengan Cik Amin menumpang buat sementara waktu di rumah Ifan ni, maklum mana rumah lah. Dan beberapa hari lepas tu Cik Amin ni buat keputusan lah, mana yang telah dinasihatkan oleh Imam Rahman, dinasihatkan oleh Ustaz Azhar. Dia membuat keputusan untuk berpindah daripada situ, cari tempat baru. Dalam proses untuk berpindah tu, yelah, Cik Amin perlulah mengemas-ngemas apa yang patut kan. Dahkan mesin tu bukan boleh buat satu hari, orang masa juga. Jadi waktu diorang tengah mengemas ni, Azli bantu Cik Amin dalam pejabat lah, kemaskan barang. Cik Amin tanya, si Azli ni tanyalah, bang, malam hari tu abang ada minum air dalam minum air apa-apa air tak malam yang masa abang ke hospital? Air rasa lagi, kenapa? Saya rasa kan bang, yang hantar Razif bang. Kau ni tak baik lah bang. Fitnah tu tak? Razif tu kan elok je orangnya. Tak bang, saya syak dia sebab saya datang, dia suci dengan saya. Lepas tu saya terdengar perbualan dia kata orang hidup lagi. Habis kalau kau dengar dia cakap diorang hidup lagi, kau dah boleh syak yang dia tu hantar sihir lah. Kau jangan main-main tau, fitnah ni boleh membunuh tu tak? Dah tak apalah, cerita pasal kau lagi. Tak bang, saya rasa gila bang. Dan saya masa saya dah sampai tu, saya nampak dia bagi air kat abang. Yelah, dia bagi aku air, kenapa? Lepas abang minum air tu, balik tu aku ada minum sikit lah. Betul lah, saya sedih lah bang yang hantar, sebab saya jumpa air dalam kita. Pasal abang simpan air dalam kita kan? Kenapa? Saya jumpa botol yang sama dalam kita abang tu. Air tu bukan jadi warna hijau bang. Kau ni jangan mengarut lah. Adalah tuntah. Kau punya perasaan je kot. Adalah Aziz tu orangnya. Bukan dia. Baiklah. Beberapa minit kemudian, macam tengah kemas, tiba-tiba telefon pejabat dia berdering. Kering. Azli nak angkat, Cik Amin cakap, tak apa, aku angkat. Kau pergi tolong angkat barang ni kat belakang. Aku angkat. Hello, Assalamualaikum. Zarul. Ya. Kenapa? Halo, Min.
Kau macam mana? Dah sihat ke? Aku dengar cerita itu kau masuk hospital kan? Ada apalah sikit je. Kepala ni terantuk. Dah agak sikit. Apa Min? Ada apa kan? Kau ada job baru ke nak bagi aku? Job tu ada lagi lah. Min, sekarang ni zaman dah gawat. InsyaAllah lah nanti kalau ada aku tengok kau. Ni aku nak bagi cerita ni. Aku nak bagi tahu kau ni. Ada cerita. Cerita apa tu? Kau tak dengar cerita ke? Si Zarif meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila dia meninggal? Beberapa hari yang lepas lah. Beberapa hari yang lepas. Dia meninggal sakit apa? Aku tengok hari tu dia datang jumpa aku kat hospital. Elok je orang ni. Dia tak ada sakit apa-apa. Tapi isteri dengan anak-anak dia jumpa dia dah terbaring atas tangga dah. Waktu tu isteri dia balik daripada bercuti. Dia tak ikut. Masuk dalam rumah, tengok dia dah terlentang lah atas tangga. Katanya ada kesan jerut dekat leher dia. InsyaAllah. Kena rompak ke rumah dia? Polis dah buat siasatan, tapi memang tak ada kesan orang masuk rumah dia ke apa. Memang clean, tak ada apa-apa. Tapi itulah, tak tahu dia meninggal secara mengejut lah. Katanya tapi macam itulah, dia kata dekat jenazah dia tu ada bekas jerutan dekat leher. InsyaAllah. Tapi bila dia ke bumi? Semalam lagi dah ke bumi dah. Dah selamat dah, alhamdulillah. InsyaAllah. Kau free ke Min? Aku kejap-kejap lagi free lah. Jomlah kita pergi minum. Aku belanja kau minum. Aku dah lama tak jumpa kau ni. Okay. Dan selepas dia letak telefon, Cik Amin ni macam fikirlah, betul sangkaan saya ni. Kalau betul pun si Zarif yang hantar dia tu, kenapa? Apa salah aku ni? Apa yang dia dah ambil daripada aku? Kita kongsi dulu. Habis semua duit aku, RM500,000 dia ambil. Kucing pula. Tak boleh. Tak boleh aku fikir macam ni. Kan? Aku maafkan dia. Tuanku, kau lindungilah aku dan keluarga aku, ya Allah. Kau ampunilah Razif, ya Allah. Kau tempatkanlah dia di kalangan orang yang baik. Amin ya Rabbal Alamin. So guys, selepas daripada tu, Cik Amin dan keluarganya pun berpindah ke tempat yang baru. Dan Alhamdulillah, selepas itu keluarga Cik Amin hidup bahagialah hidup. Lepas tu pernikahan baru dijalankan. Dan pengajaran yang Cik Amin ambil daripada peristiwa ni, dia lebih berhati-hatilah, lebih berhati-hati dengan kata, berhati-hati melayani rakan-rakan kongsi ataupun dengan sesiapa sajalah. Dia lebih berhati-hati supaya orang kan kongsi kan, kalau nafsu serakah dia tu dah lebih tinggi daripada iman, apa pun dia sanggup buat kan, sampai boleh nak membunuh kan? So guys, itulah dia kisah serakah hasad part 2. Dan aku harap korang boleh dapat sesuatu daripada kisah ini. Yang baik kita jadikan perumahan, yang tak baik kita jadikan sempadan lah guys. Itu je lah yang mampu aku cakap melalui cerita ni. Jadi pada korang-korang semua yang ada kisah seram, pengalaman seram, kisah mistik, kisah misteri yang nak dikongsikan, jangan risau, jangan gundah gulana. Dekat bawah ni aku ada sediakan aku punya social media. Korang DM je aku kat sana. InsyaAllah cerita-cerita korang nanti aku akan siarkan di channel Si Tukang Cerita ni
untuk tatapan semua peminat-peminat kisah seram. Right? So, aku terlupa nak cakap tadi awal video tadi. Aku nak ucapkan selamat tahun baru Cina Gongsi Facai kepada kawan-kawan kita yang berbangsa Cina ataupun semua yang menyambutnya. Semoga kita sentiasa muhibah dan sentiasa ong di tahun harimau. Okay? Right. So, semoga kita berjumpa lagi di channel Situkan Cerita ni di video-video yang akan datang, insyaAllah. Dan aku ucapkan korang semua sentiasa happy, sihat selalu, stay safe. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. #.